Yang berhormat Kubang Krian telah bertanya tentang kes yang berlaku di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Sebenarnya memang berlaku sejumlah pensyarah yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat tadi. Tetapi mereka ini bukanlah ditamatkan perkhidmatan. Cuma mereka ini tidak disambung perkhidmatannya. Mereka dilantik pada peringkat awalnya dengan berdasarkan kepada pengalaman dan kepakaran mereka yang diperlukan oleh UPNN pada masa itu. Namun demikian, Yang Berhormat Pengerusi, seperti mana-mana universiti yang lain, ketika mereka semakin mereka matang dan semakin mereka meningkatkan jumlah pelajar, semakin ramai juga mereka mempunyai pensyarah-pensyarah yang mereka ambil dan hantar ke luar negara untuk mendapat kelulusan PhD sebagai contohnya, yang sudah kembali untuk mengisi tempat-tempat jawatan-jawatan sebagai pensyarah dan sebagainya. Sebab itu yang tidak disambung itu, mereka itu dilantik secara kontrak dari awal lagi. Pada hemat saya, mereka semua faham tentang apa yang berada di hadapan mereka, bahawa ini bukan suatu jawatan yang tetap, tetapi adalah jawatan kontrak yang memang sangat diperlukan, dan kita memang sangat-sangat berterima kasih kepada mereka. Namun demikian, saya memahami kerisauan yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat. Saya akan siasat bimbang kalau berlaku penganiayaan. Tetapi setakat yang saya tahu, tidak berlaku penganiayaan kepada sesiapa. Ia hanya kes di mana kontrak mereka tidak disambung. Jumlahnya ialah seramai 90 orang. 90 orang pensyarah yang yang saudara sebutkan tadi. Saya tak dapat sahkan 90 adalah angka yang saudara sebutkan, ya. Skim perkhidmatan pensyarah universiti itu dibuat oleh universiti KPT dan dipersetujui oleh JPA, sebab akhirnya JPA yang istilah mudahnya jawatan itu, scheme of service dengan izin semua itu ditadbir uruskan oleh pihak JPA. Tuan yang Berhormat Pengerusi. Ya. Boleh saya minta penjelasan? Pengerusi. Ya, terima kasih atas jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, rakan saya. Tapi saya yakin dan percaya bahawa rakan saya ini, Timbalan Menteri, boleh berfikir dalam kotak pemikiran yang lebih luas, ya. Memanglah jawapannya kontrak tak disambung itu jawapan yang standard lah. Tapi saya harap Timbalan Menteri selaku punya visi yang lebih luas. Saya rasa isu ini saya dah sebut tadi, memang UPNM ini adalah sebuah universiti yang dia berbeza dengan universiti yang lain. Kepakaran pengalaman dalam bidang kedoktoran itu sangat penting. Kalau ada hujah yang mengatakan tadi mereka yang dihantar untuk melanjutkan pelajaran peringkat masters dan PhD, kenapa tidak? Kenapa tidak mereka yang telah ada ini, yang telah menjiwai, yang mereka telah memberikan khidmat, ditawarkan, bukan diberhentikan. 90 tu Yang Berhormat bukan angka yang kecil. Mereka bekas tentera. Mereka mungkin punya suatu nilai yang sangat sentimental, jadi ditamatkan begitu sahaja. Jadi saya rasa tak apalah, mungkin saya faham apa yang menjadi halangan, tetapi saya minta satu, aku janji kepada Yang Berhormat supaya diadakan satu panel khas menyiasat 90 itu bukan benda yang kecil, mereka bekas tentera, supaya mereka diberikan ruang untuk meneruskan khidmat mereka. Tapi kalau alasannya mereka hanya ada di advance diploma, saya rasa itu berlaku satu penganiayaan yang saya rasa perlu kerajaan fikir, kerana mereka adalah bekas tentera yang mengajar di sebuah universiti yang mereka mahu
saya percaya terus memberikan sumbang bakti mereka. Terima kasih. Terima kasih sahabat yang berhormat Kubangkian. Tapi dia ada benda ni yang berhormat, dia visi juga, dia kotak-kotak juga. Ada benda boleh keluar kotak, ada benda dalam kotak. Ini soal skim, ada dua perkara ya. Satu ialah soal skim perkhidmatan. Yang kedua ialah realiti yang berlaku apabila sebuah universiti itu baru ditubuhkan dan universiti itu berkembang dengan begitu pesat. Memang ini antara perkara yang kita hadapi juga dengan satu dua universiti yang lain sebelum ini. Seperti yang saya katakan tadi, yang berhormat Tuan Pengerusi, saya akan lihat, tapi tidaklah sampai panel khas dan sebagainya, tapi kita akan lihat untuk memastikan tidak berlaku penganiayaan. Tentang subjek-subjek trust, saya difahamkan bahawa subjek-subjek trust yang bersangkutan dengan ketenteraan itu pada dasarnya masih merupakan nadi, masih merupakan subjek trust lah ya, dalam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Tetapi mungkin ianya tidak disenaraikan bagi setiap kursus. Ini bergantung sebab Tuan Yang Dipertua, Tuan Pengerusi, UPNM dia memang unik lah. 80% daripada mahasiswanya adalah kadet, 20% lagi adalah civilian. Jadi mungkin ada perbezaan pelajar yang bertaraf civilian mungkin tidak mengikuti subjek-subjek tertentu yang merupakan subjek-subjek trust dalam ilmu ketenteraan, sedangkan ia diikuti oleh pelajar-pelajar yang bertaraf kadet. Maknanya mereka memang sudah diiktiraf sebagai kadet. Jadi kalau ada perbezaan itu, memang perbezaan itu wujud kerana taraf pelajar itu yang tidak sama. 80% adalah kadet, 20% lagi adalah civilian. Tentang yang akhir yang ditimbulkan oleh Yang Berhormat tadi ialah soal halangan umur untuk mendapatkan beasiswa PhD. Saya rasa ada dua perkara yang Berhormat timbulkan. Satu ialah kalau dia kaki tangan kerajaan, sebenarnya untuk mereka membuat PhD di universiti dan sebagainya tidak ada halangan ya. Soal beasiswa ini sekali lagi bergantung kepada penaja. Kalau penaja itu sebagai contohnya JPA, dia ada had umur tertentu dan sebagainya. Tetapi kalau dia seorang kaki tangan kerajaan atau bekas kaki tangan kerajaan yang bersara awal, atau dia daripada industri yang umurnya mungkin 40-an belum 50-an, yang dia rasa dia nak dengan izin Tuan Pengerusi give back to society dan dia nak masuk universiti menjadi seorang tenaga akademik. Dia sudah mempunyai masters, tetapi dia perlu ada PhD untuk dilantik sebagai kaki tangan akademik. Memang benar sekarang ini ada kekangan umur. Bagi misalnya kalau saya tak silap, dia mesti berumur di bawah 45 tahun untuk mendapat beasiswa JPA contohnya, untuk dia membuat PhD. Tetapi ini persoalan yang saya kira kita boleh lihat. Saya tahu ada universiti yang mencari jalan bagaimana untuk mengatasi masalah ini kerana mereka hendak mengambil kira pengalaman orang daripada industri ataupun daripada sektor awam dan sebagainya yang nak dibawa masuk ke dalam universiti sebagai tenaga pekerja. Bagi kami di KPT, jalan kami mengatasinya ialah dengan kami mula pada tahun ini menawarkan apa yang kami sebut sebagai PhD industri. Ada suatu package, ada suatu laluan yang agak istimewa yang membolehkan orang dalam industri untuk sambil dia bekerja di industri mereka, sambil itu dia membuat PhD dengan universiti dan dengan harapan satu hari nanti mereka juga mungkin boleh menjadi tenaga pengajar dan sebagainya. Tuan Pengerusi, Yang Berhormat Farid Sulong tadi ada bertanya tentang yang pertamanya ialah bentuk-bentuk akreditasi program ataupun audit institusi yang dilakukan oleh MQA. Sebenarnya MQA melakukan kedua-duanya.
Yang pertama ialah menyediakan akreditasi kepada program-program yang ditawarkan oleh universiti-universiti. Dan yang kedua juga mengaudit institusi ataupun IPT, misalnya yang baru saja diumumkan baru-baru ini oleh Yang Berhormat Menteri Pengajian Tinggi ialah tentang setara, yakni sistem penarafan IPT Malaysia, khusus tentang pengajaran dan pembelajaran pada peringkat ijazah pertama. Pengumuman setara yang pertama dibuat pada tahun 2009 dan yang baru diumumkan seminggu atau 2 minggu yang lepas ialah setara untuk tahun 2011. Tujuannya ialah untuk menggalakkan universiti meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas yang disampaikan oleh pensyarah-pensyarah, oleh pengajar-pengajar kepada mahasiswa ijazah pertama. Dan kita lihat bahawa banyak universiti yang secara volunteer mengambil bahagian dalam setara dan mereka mencapai tier 5, tier 4, yakni kalau tier 5 itu cemerlang, tier 4 itu sangat baik dan sebagainya. Dan jelas ada peningkapan pencapaian daripada tahun 2009 hingga 2011. Sebagai contohnya, daripada tahun 2009 hanya 18 buah universiti yang mencapai tier 5, yakni yang paling tinggi setakat ini, tetapi pada tahun 2011 jumlah itu meningkat menjadi 35. Begitu juga pada tier 4 dan daripada 20, begitu juga pada tier 4, ya. Jadi Tuan Pengerusi, MQA memang menjalankan tugas mereka dari segi memberikan akreditasi program dan juga audit institusi. Nah, soal yang ditimbulkan secara khusus tadi oleh Yang Berhormat Farid Sulong, yakni ada katanya sebuah satu diploma di Universiti Melaya yang tidak diiktiraf oleh MQA. Yang ini saya tidak ada maklumatnya, saya akan jawab secara bertulis. Soal pencapaian universiti-universiti penyelidikan, sebenarnya universiti-universiti penyelidikan menunjukkan prestasi yang sangat baik dari segi pengeluaran R&D mereka, pencapaian mereka dari segi penulisan-penulisan jurnal dan sebagainya. Kalau nak dilihat dari segi ranking ni saya akan jawab kemudian, tetapi kita berpuas hati dengan pencapaian universiti-universiti penyelidikan kita. Sama ada mereka ini sudah berada di top 20 dan sebagainya, ini saya akan jawab bersama dengan Lemah Pantai sebentar lagi. Menteri, sedikit mengenai akreditasi. Ya. Ya, sebelum tu, Menteri, dari aspek akreditasi, tadi kebetulan tadi ada lawatan pelajar. Saya terlupa, sepatutnya perlu saya dah berjanji. Mengenai USIP, diwujudkan Fakulti Syariah dan Undang-Undang. Dan mereka tadi risau, dia kata sehingga hari ini pengiktirafan untuk menjadi peguam tak dapat lah. Jadi saya mohon penjelasan Menteri, adakah pendekatan untuk program-program sebegini buat dulu, lepas tu baru nak mencari pengiktirafan daripada qualifying board, yang mana satu badan profesional yang lain pula, ataupun sebenarnya badan akreditasi kementerian ini yang berurusan ataupun dengan secara proaktif bagaimana perkara-perkara yang diperlukan untuk memastikan pelajar-pelajar ini bukan guinea pig lah, maksudnya pelajar ini yang lulus nanti layak. Tetapi sekarang ini berlaku sebaliknya, dan pengalaman ini Menteri, kebetulan saya ada pengalaman peribadi mengenai pelajar undang-undang di KUZA dulu, kebetulan berurusan dengan Sri Islam, mereka juga melalui proses yang sama, dan saya rasa pengajaran itu perlu diambil kerana kita tidak mahu pelajar-pelajar yang belajar Fakulti Syariah Undang-Undang ini mengandaikan mereka boleh menjadi peguam. Dan saya mohon Menteri jelaskan adakah ianya dilakukan oleh Badan Akreditasi Kementerian dengan professional body ini. Sebenarnya soal akreditasi ini ada dua. Yang satu ialah akreditasi yang dikeluarkan oleh MQA untuk kursus-kursus yang ditawarkan, tak kiralah oleh IPTA ataupun IPTS. Bagi kursus-kursus yang memerlukan akreditasi profesional, ya, misalnya undang-undang yang disebutkan oleh Yang Berhormat, atau perubatan atau accounting dan sebagainya, ini adalah menjadi tanggungjawab universiti untuk mengusahakan